Okey, so soalan dia lagi sekali, saya ulang lagi sekali supaya lebih jelas. Okey, nombor carta akan kamu boleh nampak di bawah, sebelah bawah, tengah-tengah tu, nombor carta. Soalan nombor 2, okey, skala di bawah penerangan tentang kawasan carta tersebut. Okey, 3, bagaimanakah untuk tahu sama ada kedalaman adalah meter atau fathom. Kebanyakan cat dekat yang dikeluarkan oleh BA adalah cat meter, right? Dan di kawasan perairan kita juga hampir semua adalah dalam meter. Okey, kerana kita gunakan sama ada BA chart ataupun MAL. MAL tu carta keluaran Malaysia dan carta jenis seperti itu pun juga menggunakan skala meter. Di manakah maklumat pembetulan carta terakhir ataupun chart correction berlaku? Boleh dilihat di bahagian bawah sebelah kiri chart tu. Okey. Ini adalah chart correction. Pembetulan chart. Right. Dan maklumat chart correction ni kalau untuk chart kertas ni kamu boleh dapat maklumat dia melalui dokumen yang dipanggil sebagai Notices to Mariners. Kalau terjemahan dia adalah notis untuk pelaut. Itu customer information Cap. Ya. Yang dia tulis customer information edition nombor 7, lepas tu date. Itu menunjukkan pembetulan correction. Itu menunjukkan edisi. Okay, itu menunjukkan edisi untuk carta tersebut pada waktu itu. Tapi apabila edisi dah keluar, akan berlaku sedikit pembetulan yang mana pelaut tu sendiri yang kena buat pembetulan. Sebab kalau tak, kamu kena beli setiap kali dia ada pembetulan, kena beli cat yang baru. Dan satu cat ni, okay, tak kira sama ada BA ataupun MAL, harga satu cat yang original tu adalah RM200 satu sehelai. Ya, sebab tu pelaut tu dibekalkan dengan notices to mariners ataupun notis to pelaut bagi menjalankan ataupun melakukan pembetulan kepada carta tersebut. Dan nak tambah sikit. Ya. Nak tambah sikit. Kalau carta tu katakan publikasi dia sekian-sekian hari bulan. Kemudian daripada hari bulan tu kalau ada apa-apa perubahan, katakan ada satu rek baru ataupun dia tukar buoy ataupun dia tukar apa-apa dalam carta tu, dia akan keluarkan pembetulan dia. Ya, yang itu yang keluar melalui Notices to Mariners. Tetapi kalau pembetulan dia terlampau banyak sangat, dia takkan buat pembetulan macam tu, dia akan keluarkan dengan edisi baru. Ya, jadi anda kena pastikan carta yang anda pakai itu ialah edisi yang terbaru. Ya, itu je. Okay. Right. Okay. Bagi edisi untuk Notices to Mariners ni, okay, dia ada apa yang juga dipanggil sebagai cumulative notices. Ini dia gabungkan notis-notis selama setahun yang mana kamu boleh refer balik. Jadi kalau katakan kamu tertinggal banyak notices, tak buat pembetulan dan sebagainya, bila Notices to Mariners contohnya yang untuk 2021 tahun ni kan, okay, kamu boleh cek balik, okay, untuk tahun ni apa dia punya pembetulan untuk carta ni, ya? Jadi supaya kamu boleh updatekan. Ataupun untuk maklumat berkaitan dengan, okay, adakah kita sedang gunakan carta yang terbaru ataupun ada carta yang lebih baru lagi, edisi yang lebih baru bagi carta tersebut. Dan ini bukan saja untuk carta, ini juga untuk kebanyakan buku-buku publikasi yang melibatkan kegunaan pelaut di atas kapal. Okey, ini untuk maklumat tambahan, ya. Okay. Tambah sikit ya. Yang nama yang dia beri untuk cumulative notices ni ialah Annual Summary of Notices to Mariners. Annual Summary, ya. Itu tajuk buku tu. Okey. Dekat chart mungkin dia akan minta kamu untuk tunjuk simbol-simbol bahaya seperti wreck, okey. Hari itu Kapten Rawi dah beritahu ice slab, drying height,
isolated danger buoy dan sebagainya. Ini adalah untuk supaya kamu tahu bila sedang bayar, nampak saja isyarat, nampak saja simbol-simbol ni berhampiran, cuba elakkan daripada kawasan tersebut. Okey, cuba elakkan daripada kawasan tersebut. Okey, namakan jenis-jenis buaya di atas carta, dia akan tunjuk pada kamu. Okey, tengok cat hijau, buaya warna hijau ni, dia bentuk kon dan sebagainya. Okey, apa yang panggil buaya ni? Kalau dia tunjuk yang warna hitam dengan kuning, yang mana menunjukkan arah ke atas dan sebagainya, apakah lateral buoy ni? Apakah jenis buoy ni? So kamu kena terangkan nama bagi buoy tersebut. Safe water mark merah dengan putih, special mark kuning, isolated danger buoy ataupun isolated danger mark adalah hitam dan merah. So tengok dekat chart, okey, dia akan mungkin minta kamu, dia akan tunjukkan kepada kamu buaya tersebut, kamu jelaskan apa maksud buaya tersebut. Okey. Yang soalan nombor 6 tu, yang cardinal buoy tu kan dia ada 4, dia ada utara, north, west, betul kan? Betul. Tengah-tengah dia punya danger lah. So kalau kita kata soalan, kalau boleh tak cardinal buoy ni hanya satu je, contoh dia letak north saja. Boleh. Boleh. So jadi persoalannya kat situ, kat mana kawasan yang danger? Cardinal buoy ni dia akan menunjukkan anda arah kapal atau bot anda kena lalu. Okey. Jadi ingat tu je. Dia akan tunjukkan arah mana. Katakan you nampak 2 kon ke atas. Kalau 2 kon ke atas artinya utara kan? North cardinal mark. Artinya kapal kena lalu utara daripada mark tu, jangan ke bawah. Kalau ke bawah, danger tu di bawah. Jadi ditunjukkan arah kapal nak lalu. Kalau utara, walaupun dia letak buoy tu satu. Walaupun satu, kadang-kadang dia tak letak 4-4 sekali. Kadang-kadang tak perlu. Dia cuma perlu letak satu je sebab dia punya design kontur bumi itu kan macam tu. Jadi dia perlu letak hanya satu atau 2. Kadang-kadang dia letak satu. Biasa saya nampak satu je. Jarang sekali kita nampak 4. Bila ada 4 tu, artinya di keliling tempat tu ada ruang macam yang dalam. Artinya kapal boleh ikut kiri, kanan, atas, bawah, tapi dia kena elakkan tempat yang ada danger tu. Kalau nak dia elak sebelah kiri ke sebelah kanan? Terpulang. Kalau you nampak cardinal mark yang west cardinal mark, ingat lagi yang saya sebut hari itu, west cardinal mark ialah W kan, W west. Ingat wine glass, ya, gelas wine tu. Rupa dia macam W kan. Jadi dia punya apex cone tu dua-dua akan yang tajam tu apex tu akan sama. Jadi artinya kalau west cardinal mark kena lalu sebelah kiri dia, west dia. Kalau north cardinal mark kena lalu atas dia, north. Kalau south cardinal mark kena lalu bawah dia. Kalau west cardinal mark kena lalu kiri dan east cardinal mark kena lalu kanan. Sebab bahaya dia di sebelah, kalau katakan, kalau east cardinal mark, katakan east cardinal mark, ya, east cardinal mark tu dekat timur kan, timur, east cardinal mark. Jadi kita lalu sebelah timur dia, janganlah kita lalu sebelah barat dia. Itu je. Ingat lagi itu je. Cap, maksudnya dia menunjukkan arah untuk dituju lah. Kalau dia dia tunjuk arah yang you perlu tuju. Bukan ditunjukkan arah bahaya tu, dia tunjuk Tak ada. Dia tunjukkan arah macam mana you kena tuju. Kalau dia tunjuk utara, ikut arah utara lah. Utara daripada mark tu. Utara daripada tanda cardinal mark. Untuk soalan yang kedua tadi, berapakah skala carta? Saya masih clear kat situ lah, Cap. Skala carta, okey. Dalam carta tu kan, yang 3964 tu, you ada di depan anda? Adakah carta tu di depan anda? Okey, nampak sebelah kanan atas tu dia ada tulis banyak kan? Dia yang pertama di atas tu dalam huruf yang besar tu dia tulis tajuk. Ya, Port Klang ke Melaka kan tajuk tu kan? Lepas tu dia tulis scale yang 1/2000 tu kan? Itu skala dia. Itu skala dia. Okey. Ini baru saya perasan, baru nampak. And then kalau you tengok kat bawah sikit lagi, dia ada tunjuk lagi satu informasi yang soalan ketiga tu. Kedalaman dia, depth in meters kan? Depth in meters. Ada nampak? Ada nampak.
Depth tu kedalaman dalam meter. Dia dah bagi tahu pun. Kedalaman dia dalam meter ke, dalam fathom ke, dalam kaki ke. Ya. Jadi yang BA chart, British Admiralty chart ni dia selalu gunakan meter sahaja. Sama dengan Malaysian chart, MAL chart. Alright. Thank you, Cap. Okay, welcome. Alright. Okay. Di samping boya-boya tersebut, okay, perhatikan simbol-simbol bagi kawasan-kawasan ataupun lokasi-lokasi berikut. Pilot station, okay, kawasan anchorage dan submarine cable, okay, dan sebagainya. Pilot station hari itu saya tunjuk dah, dia macam ni. Okay, dia kan ada bulatan, dia warna ungu. Okay, anchorage area biasanya dia tunjuk gambar saur. Okay. Anchorage, gambar saur. Okay. Alright, dan juga submarine cable, dia ini adalah dasar laut, jadi dia akan tunjuk seperti macam ni. Okay. Dekat chart tu. Kalau ada submarine cable, biasanya tunjuk seperti ni. Okay. Kenapa dia nak kena tunjuk submarine cable tu dekat atas chart? Soalan yang kadang-kadang akan keluar juga. Ni basically secara logik lah, tak payah kamu fikir. Supaya kita nak buang anchor itu. YouTuber bayangkan kalau you drop kamu punya anchor dekat submarine cable tu. Kita kena panggil diver kat turun bawah, Cap. Yalah. Kita, Cap. Okay. So basically that's dia soalan tu hanya memerlukan pemikiran secara logik lah. Memang kamu tak boleh anchor lah kalau ada submarine cable kat sana. Sebab ia akan membahayakan kabel tersebut. Okay. Bagaimana untuk tanda posisi kapal sekiranya menggunakan GPS? Dan bagaimana nak tanda sekiranya kamu gunakan bearing dan range untuk radar. GPS biasanya dia macam ni, segi empat. Dan juga kadang-kadang ada orang gunakan segitiga dan posisi. Tapi jangan gunakan bulatan seperti ini. Ini adalah untuk radar dan ataupun kamu guna bearing yang saya tunjukkan hari itu, dia punya Polaris tu. Okay. So, yang ni okay. Tapi untuk radar, dia bulatan. Ini adalah untuk membezakan antara posisi yang kamu ambil menggunakan radar dan posisi yang kamu ambil menggunakan GPS. Ini simbol dia. Okay. Dan apakah maksud WGS 84? Okay, tadi ada soalan tentang ni. WGS 84 ni bermaksud World Geodetic Datum. W adalah world. Okay. Yang mana ia adalah cuma apa yang dikatakan WGS 84 ni adalah sistem yang mana mereka tentukan di manakah paras terendah bagi sesuatu kawasan tersebut. Paras terendah air. Okay, datum dia. Alright. Dan BA chart semua menggunakan WGS 84. Samalah macam kalau kamu pergi yang Amerika punya, kadang-kadang mereka ada jenis yang lain kan. Dia ada nama macam-macam. Tapi sebabkan ini khusus domestik untuk Malaysia, so Malaysia ni kebanyakan gunakan WGS 84. Okay. Dia cuma apa yang dipanggil sebagai datum. Paras air yang digunakan paling rendah. Okay. Dengan tidak mengambil kira lagi pasang dan surut bagi kawasan tersebut. Okay. Itu adalah di mana kamu dapat lihat kedalaman-kedalaman dekat chart kamu tu. Okay. Mereka berpandukan kepada datum tersebut. Okay. Right. 10. Bagaimana untuk mengukur jarak ataupun distance di atas chart? Pakai apa? Nama tu. Ukur pakai yang tepi map tu, Cap. Apa tu? Dia panggil apa tu? Geometri punya benda lah tu. Apa nama? Divider. Divider. Parallel ruler. Ruler tu bukan untuk distance. Pakai divider. Apa nama dia, Cap? Kalau bahasa Divider. Divider. Okey. Tapi di atas chart macam mana kamu nak ukur jarak tu? Ukur jarak tu kita kena ambil
garisan latitude. Latitude. Kenapa kita tak ambil garisan longitude untuk distance? Buat longitude ni dia jaraknya berbeza. Nah, dia berbeza apabila kita pergi semakin ke utara. Okey, ada banyak perbezaan daripada segi jarak yang sebenarnya. Sebab tu kita gunakan latitude. Okey, ataupun garis lintang. Di manakah maklumat variation di atas carta tadi saya tunjukkan? Okey, pada compass rose. Okey, kamu lihat pada compass rose tu ada maklumat berkaitan dengan variation. Apakah maksud deviation ni? Pergi balik. Untuk gyro kompas dia kan? Bukan. Dia disebabkan kesan oleh contohnya bahan-bahan yang contohnya bahan-bahan besi yang ada kesan ke atas kompas kamu di atas kapal. Contohnya kalau kapal kamu dibuat daripada besi, itu ada dengan peralatan-peralatan yang ada atas kapal tu, dia akan bagi kamu sedikit perbezaan di dalam kamu punya course ataupun bearing. Okay, so berbalik semula kepada yang ni. Ini dua channel. Okay. Right. So sini adalah berkaitan untuk kamu punya magnetic compass. Okay. Deviation ni adalah disebabkan oleh kesan dari kapal. Contohnya badan kapal yang dibuat dari besi dan sebagainya, dan juga peralatan dan juga machinery ataupun alat-alat dentera yang lain di atas kapal. Dan biasanya untuk nak selesaikan isu ni, setiap kali contohnya kalau nampak macam deviation kamu terlalu besar, kamu kena panggil seseorang untuk buat compass swing untuk keluarkan apa yang dipanggil sebagai deviation cut. Okay, jadi bila ada deviation cut, kamu akan tahu okay, pada bearing ataupun pada hala tujuan ni, ini adalah dia punya error ataupun dia punya perbezaan antara magnetik dan juga kamu punya kompas. Okay. Di samping itu, sekiranya kapal kamu masuk ke dalam limbungan, dry dock, okay, lepas keluar daripada dry dock, biasanya digalakkan untuk kamu buat compass swing untuk nak dapatkan deviation cut ni. Okay. Alright. I just tambah sikit ya Kapten. Yep. Jangan lupa untuk variation dan deviation ni untuk magnetic compass ya, jangan kelirukan dengan gyro compass ya. Gyro compass berbeza ya. Ini untuk magnetic compass ya. Yang dia ada efek TVMDC ni kan. Magnetic dengan variation ya. Alright, tadi sebab saya dengar tadi ada orang sebut gyro ya. Jadi jangan kelirukan antara gyro dengan magnetic berbeza ya. Jadi kalau variation dengan deviation hanya untuk magnetic compass. Okay, thanks. Okay. Right. Di manakah maklumat berkaitan dengan carta dan kawasan yang dirangkumi? Ini saya dah bagi jawapan. Dia ada pada katalog chart. Okay. Dia ada satu buku yang besar yang mana semua chart yang kamu perlukan ada dalam katalog tersebut. Okay. Untuk carta Malaysia pun ada MAL, untuk chart BA pun ada katalognya. Okay. Right. Jelaskan maksud lookout dalam nombor 5. Itu ada dalam kamu punya slide, dan jelaskan maksud safe speed di dalam rule nombor 6. Ingat saya bagi tahu hari itu, pada hari terakhir, sekiranya kamu tahu maklumat yang betul dalam rule tu, bagi tahu sebanyak yang mungkin sehingga pemeriksa kata okey stop, saya dah terima jawapan kamu. Okay, so kalau kamu boleh ingat sebanyak yang boleh, bagi tahu sebanyak yang boleh yang mana tentang apa yang diperlukan tu. Sebab ingat, lebih banyak kamu jawab, lebih banyak waktu yang kamu gunakan, maka last sekali kurang soalan yang boleh ditanya berpandukan kepada waktu yang telah diberikan. Okey.
Apabila gunakan TSS, apakah peraturan yang perlu diikuti? Dan jelaskan dengan ringkas keperluan TSS dalam ROR. Ini pun kamu boleh gunakan banyak masa. Sebab kamu tahu, okey, kalau nak masuk TSS tu, macam mana cara dia? Kalau nak lintas ataupun crossing TSS, apa keperluan dia? Kalau kamu tak gunakan TSS, apakah tanggungjawab kamu? Okey, maksudnya kalau tak guna, kamu terpaksa elakkan TSS sejauh yang mungkin. Okey. Apabila berada dalam TSS, boleh tak masuk ke dalam separation zone? Apabila berada dalam TSS, boleh tak kamu overtake ataupun potong kapal lain? Apabila berada dalam TSS, apakah benda yang kamu harus hati-hati? Okey, di dalam TSS. So semua tu ada dalam kamu punya slide. Okey. Terangkan tentang lampu-lampu bagi kapal biasa yang kurang daripada 50 meter. Okey, bagi kapal-kapal tersebut. Kapal layar, apa lampu yang perlu ada? Kapal not under command, lampu apa yang perlu ada? Restricted inability to maneuver, okey, yang mana draft dia terlalu dalam ataupun constrained by draft. Kapal aground, kapal at anchor, dan juga kapal yang memancing dengan menggunakan pukat tunda ataupun trawler. Okay, apa lampu-lampu dia dalam keadaan biasa? Okey, ini semua ROR. Apabila sebuah kapal tunda sedang menarik tow ataupun barge, apakah lampu yang harus ditunjukkan? Dan apakah lampu yang perlu dipasang pada barge yang sedang ditunda? Itu pun kita dah terangkan, ada dalam slide kamu. Di dalam keadaan restricted visibility, bukan restricted visibility tu. Okey, apakah isyarat bunyi yang perlu digunakan? Boleh ingat lagi? Ada siapa? Dalam keadaan restricted visibility, apakah isyarat bunyi yang perlu digunakan? Yang panjang. Okey, Yes, berapa lama? Dalam melalui interval berapa lama? Saat Tiap-tiap berapa minit? Berapa minit? Ada siapa? 6 minit lah. 2 minit. Untuk kapal yang underway dan making way, dia kena satu prolong blast kan, horn dia satu panjang, yang jangka masa yang you tekan tu antara 4 hingga 6 saat, ingat lagi tu, tiap-tiap 2 minit. Ingat lagi? Itu sound signal ya, untuk restricted visibility ya, kelihatan ataupun terhad. Dia making way ataupun underway, sama je kan? Beza. Kalau you baca restricted visibility punya ni berbeza sikit. Kalau dia underway dan making way, saya ulangkan sekali lagi, kalau underway artinya dia tak terikat kat mana-mana. Kapal atau bot anda tak terikat kat mana-mana. Artinya dia bukannya dekat jeti, terikat kat buoy ataupun terikat kat anchor, jadi dia terapung. Artinya itu underway. Tapi kalau kita tambah lagi making way, artinya dia gunakan propeller. Ya. Jadi berbeza sedikit ya, kapal yang underway dengan making way. Kalau dia making way tu, dia punya isyarat kapal sedang bergerak, dia sedang menggunakan enjin dia, ya. Jadi kalau dia sedang bergerak, iaitu kapal tu dah making way, ya, dia tengah jalan. Dia isyarat dia macam yang saya sebut tadi tu, ya. Setiap 2 minit satu prolong blast. Itu semasa pandangan ataupun penglihatan terhad. Tapi kalau dia dah berhenti, dia ada isyarat lain pula. Ingat lagi? Artinya dia berhenti tapi masih lagi underway. Dia bukan making way. Kemungkinan you ditanyalah, kemungkinan tak lah kan. Tapi kalau dia ditanya, apa jawapan dia? Berapa kali horn whistle?
Yang mana satu tu? Yang making way. Making way making way. tiap-tiap 2 minit satu prolong blast. Kalau dia dah berhenti making no way, dia kena 2 prolong blast tiap-tiap 2 minit. Ya, ingat lagi? Itu beza dia. Ya, kalau dia making way itu dia boleh elak. Kan? Kapal yang nak langgar dia pun boleh elak, dia sendiri pun boleh elak sebab dia boleh kontrol dia punya haluan. Jadi untuk logik dia hanya perlu satu prolong blast. Tetapi kalau kapal dia dah berhenti, dia tak boleh kontrol dia punya haluan, jadi dia tak boleh elak any incident. Kita bagi 2 kan? 2 prolong blast. Dia tekan 2 kali, 12 dalam 2 minit. Itu je jawapan dia. Ingat ya? Kebanyakan Okey. kapal sekarang dah ada auto sound signal bagi restricted visibility. Jadi kalau katakan lain kali kamu nak buat bot yang baru, okay, minta pembuat bot tu untuk sound signal yang restricted visibility kita nak autonya. Jadi tekan sekali, on je, kamu tak payah risau dah. Bunyi itu akan keluar secara automatik. Dalam 2 minit tu akan ada bunyian panjang antara 4 hingga 6 saat. Okay, right? Tapi kalau tak ada auto, kamu kena secara manual lah bunyikan horn tu. Kira lebih kurang anggarkan dalam 2 minit, dia bunyikan sekali. Dalam 2 minit, bunyikan lagi sekali bunyian panjang. Okey, ini adalah supaya orang tahu bahawa kapal di sekitar kamu tahu bahawa ada kapal berhampiran dengan mereka. Okey, untuk elakkan kes yang tadi saya tunjuk pelanggaran dekat India tu. Alright? Okey. 21, apakah yang dimaksudkan oleh stand on vessel dan giveaway vessel? Dia bergantung pada keadaan. Stand on, apa perlu dilakukan, giveaway, apa yang perlu dilakukan. Okey. Dalam keadaan kecemasan blackout di atas kapal, apakah langkah-langkah yang perlu dilakukan? Ini perlukan Cik Jimmy untuk bantu. Cap, sebelum tu Cap. Yep. Yang stand on vessel tu boleh tak kalau kita kata dia boleh meneruskan? Dan yang vessel tu yang kena berhati-hati dan memelahankan. Boleh tak kalau buat aja? Okey, saya jawab ya. Kalaulah stand on vessel, apa yang you cerita tadi boleh ya, boleh kita terima. Artinya dia akan carry on. Dia akan carry on dengan dia punya course, dengan speed dia. Ya, itu stand on vessel. Tetapi tambah lagi, dia kena memerhatikan giveaway vessel. Ya, walaupun dia tak buat apa-apa, tapi dia kena perhatikan giveaway vessel sebab kalau ada apa-apa risiko pelanggaran, dia kena ambil action juga, ya, obligasi dia. Dan giveaway vessel ialah vessel ataupun boat yang akan beri laluan. Memberi dia laluan. akan elak. Dia akan elak. Ya, itu jawapan dia. Tapi ingat, dalam keadaan di mana walaupun kamu merupakan stand on vessel, okey, sekiranya kamu merupakan stand on vessel, okey, tetapi giveaway vessel ni tak nampak seperti dia nak ubah haluan ataupun kurangkan kelajuan untuk mengelakkan kamu. So, secara logiknya, apa yang kamu perlu lakukan? Cabut. Cabut, Cabut. Lalu ikut je. Kena slowkan speed. Kalau perlu berhenti. Okey. Okay, right. So kalau tak ada action daripada sini, kamu pun kena ambil kamu punya action lah. Termasuk juga dengan menggunakan isyarat bunyi kapal kamu untuk nak tahu kenapa apa yang dia hendak lakukan. Kalau macam kata giveaway ni dia kata tak ada apa-apa action daripada giveaway, stand on dia kena ambil action, dia kena slow down ataupun dia kena, kalau perlu dia kena stop. Boleh tak kalau kita gunakan rule nombor 6 safe speed? Ini lebih kepada responsibilities between vessel, tanggungjawab antara kapal. Okay, bila kamu tengok tanggungjawab undang-undang berkaitan dengan tanggungjawab antara kapal, kamu akan lihat apa yang perlu dilakukan oleh giveaway vessel dan apa yang perlu dilakukan oleh stand on vessel. Okay. Cuma satu perkara dalam keadaan seperti ini
dalam crossing punya situation, kena hati-hati Soalan ni boleh jadi soalan gagal ni. Alright. Siapa stand on, siapa giveaway? Kejap. A dan B. Siapa stand on, siapa giveaway? A giveaway, B stand on. Okay, ni S stand on, S, ni G giveaway. Dia tak ambil, katakan dia tak ambil apa-apa action. Bila B nak ambil apa-apa action, okay, dia boleh ambil apa-apa action kecuali mengubah haluan ke kiri. Kenapa? Dia harus elakkan sama sekali untuk mengubah haluan ke kiri. Kapal B ni yang stand on ni, yang giveaway. Sorry. Ni giveaway kan? Balik pula. Okay, ni giveaway. Okay, ni stand on, ni S. Okay, so kalau A tidak ambil sebarang tindakan, okay, B sekira nak ambil apa-apa tindakan untuk mengelakkan keadaan pelanggaran, dia boleh buat apa sekalipun kecuali mengubah haluan ke kiri. Kenapa? Kerana kalau dia ubah haluan ke kiri dan tiba-tiba A ni yang giveaway ni dia ambil keputusan untuk elakkan B, dia akan alter ke sebelah mana? Pelanggar. Abort, dan ini akan besar kemungkinan akan mengakibatkan kemungkinan pelanggaran berlaku. Okay. Dia boleh pusing ataupun dia boleh slow speed. Mana pausa ni? Ataupun dia boleh stop. Tapi jangan alter ke kiri. Okay? Alright, yang berikutnya. Dalam keadaan blackout, apakah langkah-langkah yang perlu dilakukan? Okay, ni lebih untuk engine ni. Kalau apa blackout Kalau dekat rumah, kalau blackout kita panggil TNB. Kalau dekat kapal blackout nak panggil siapa? Bomba. Kau pun yang patut dulu. Okey, biasanya kalau blackout di kapal dia ada dia punya emergency light will come out, bukan? So then from the emergency light biasa kalau yang emergency generator tak ada cut in, then you got to manually start in your emergency generator. Tapi saya rasa kalau macam kapal nelayan kebanyakan tidak ada emergency generator. Right. So you mesti pastikan you punya mungkin yang sistem bateri yang kedua tu mesti be fully charged, so that dengan apa-apa lampu yang ada you have to trace kenapa mungkin kekurangan tidak ada flow of petrol kah, bahan bakar kepada engine, so you got to check yang valve kah, check yang filter, this all. Tapi I will give you a more detail write up. I will forward to the group maybe by tonight. Okay. Right. Bagaimana untuk melepaskan sahur dalam keadaan biasa di dalam kedalaman air yang kurang daripada 20 meter? Shackle underwater ke? Dia shackle dia ke? Oh, tapi mula-mula sekali dia punya langkah-langkah dia. Bagaimana cara melepaskan anchor dalam keadaan biasa dan keadaan kedalaman yang lebih kurang 20 meter? Jawab, dia kata jawab. Tahu. Dia nak sikit. Kalau step by step ya. Okay, standby. Siapa yang anchor party kat depan, standby. Dia punya lashing semua buka. Okay. Lepas tu yang ketiga, bila lashing semua dah buka, bila dapat arahan, kamu turunkan sedikit kamu punya sauh anchor tu supaya keluar daripada tempat di mana ia sedang sedang berada. Okay, maksudnya
gerakkan, jatuhkan dia sikit dalam dengan menggunakan gear dalam mungkin setengah meter ke 1 meter daripada paras air. Lepas tu masukkan dia dalam brake dan buka dia punya gear system. Alright. Bila dah sampai ke tempat yang mana kamu nak jatuhkan anchor tu, buka brake dan lepaskan anchor tersebut. Alright. Bila dah lepaskan, kamu akan tahu lebih kurang berapa shackle yang diperlukan. Bila dah sampai pada bilangan shackle tu, ketatkan balik brake dan perhatikan rantai dia. Bagaimana dia sedang menunjukkan dia punya arah rantai tu. Biasanya kalau kamu nak tahu dah cukup ke, dah okey ke tak, dia biasanya akan menghala antara jam 10 hingga jam 2. Maksudnya tengok pusingan jam tu, antara jam dia macam ni. Okay. Ini adalah contoh jam kamu. So antara kawasan ni dengan ni bergantung kepada anchor mana yang kamu pakai. Okay. Bila rantai dia ada dalam keadaan seperti ni dan nampak seperti dia agak tegang, that means you are already anchor has been brought up. Kira dalam keadaan yang di dalam berada di kawasan ataupun berada di dalam keadaan yang betul bagi anchor tersebut. Okay. Right. Of course saya tahu kebanyakan boat kamu anchor tu anchor yang kecil kan kamu gunakan, angkat dan terus baling je kat dalam air kan. Tapi dalam keadaan boat yang besar sikit, kamu kena gunakan dia punya peralatan anchor dia, termasuk gear system, brake system dan sebagainya. Okay. Alright. Secara amnya, berapakah kabel atau rantai anchor yang perlu dilepaskan dengan merujuk kepada kedalaman air? Saya tak pasti kalau Kapten Rari ada beritahu, tapi sebagai panduan lebih kurang 5 kali kedalaman. Okey. Kalau 20 meter, 100 meter lah. Okey, katakan kalau kedalaman tu 20 meter, kamu perlukan 100 meter rantai. Tapi 100 meter rantai ni adalah panjang dia. Jadi untuk anchor, kamu kira gunakan kabel kan? Satu kabel berapa meter? Kabel atau shackle kan? Dia pakai ataupun shackle, sorry. 20. Shackle, sorry. Berapa shackle? 20 meter. 20 meter. 27.5. 5. Ya. Okey, 27.5 meter. Jadi dalam 100 meter ni, berapa shackle kamu perlukan? Saya kat segi kabel dia. 4. Ya, lebih kurang nak selamat mungkin dalam 4 ataupun 5, 4 boleh dah. Dah 4 dah lebih daripada 100 dah. Okey. Right, next. Jangan lupa ya, saya dah share tu ada formula kan, ada formula dia. Jadi kalau kita compare formula dengan yang ni, lebih kalau nak cepat tu lebih kurang 5 kali lah. 5 kali dia punya kedalaman. Itu secara terus 5 hingga 6 kali kedalaman. Jawapan dia tak akan lari ya. Kalau tidak formula dia ada kan, kedalaman air kali 2 campur 90 meter. Kalau nak tambah, kedalaman kali 3 campur 140 meter. Itu formula dia kan. Secara ringkas, macam Kapten Kenneth bagi tahu, 5 kali kedalaman cukuplah jawapan tu. Alright. Okay. Bagaimanakah rantai atau anchor chain ditanda dengan menunjukkan berapa kabel yang dilepaskan? Kapten Rawi. Okey. Saya dah bagi tahu, tiap-tiap satu shackle tu daripada dia punya fluke, anchor fluke tu yang anchor atas dia punya ring tu kan, fluke tu, dia akan measure 27.5 meter dan shackle yang di tengah-tengah tu akan dicat putih ya atau merah, tengoklah, tapi biasanya putih, dan di kiri dan kanan dia punya link yang pertama akan diikat, akan dicat merah dan diikat dengan sejenis canvas juga, dua marking ya. Jadi di sebelah kiri satu shackle dia akan marking sebelah kiri dan kanan dengan satu link tu dengan warna merah. Itu untuk satu shackle. Jadi kalau shackle yang kedua iaitu 27,5 kali 2, dia akan marking 2 link kiri dan kanan.
dan seterusnya. Kalau 3 shekel, 3 link lah dia akan marking merah. 4 shekel, 4 link yang dia akan marking merah. Macam tu lah ya. Pengiraan dia bila kita turunkan anchor, kita kira saja daripada putih itu berapa di atas, berapa di bawah. Mana-mana satu, ya. Kita boleh kira satu link yang warna putih artinya 1 shekel. Macam itulah jawapan dia. Kadang dia pasang juga pada link yang terakhir tu, contohnya kalau 3 shekel, pada shekel ketiga tu kan bukan saja diikat putih tapi diikat dengan dawai sekali. Untuk clear supaya memang betul-betul clear kamu tahu bahawa itu adalah 3 shekel. Okey, apakah kegunaan VHF channel 16 dan berapakah anggaran jarak kegunaan VHF? Channel 16. 35. Channel 16 semua kapal lah. 35. Kegunaan dulu. Untuk panggil kapal lain. pertolongan. Untuk panggil kapal lain, lepas tu Untuk minta pertolongan. Lepas dah panggil kapal tu. Alih arah. Lepas dah panggil. Arah bertentang. Lepas dah panggil dan dah dapat orang yang kamu nak panggil tu, nak buat apa? Kita tukar channel lain. Kena tukar channel lain. 70. Jangan jadi macam, ingat yang saya bagi tahu, 2 negara tu macam anjing dengan kucing. Aku ada kelas lagi. Ni aku ada kelas. Alright. So, jangan berkomunikasi berkaitan dengan perkara-perkara biasa di channel 16. Okay. Kalau berada dekat pelabuhan, kamu mungkin akan ditegur oleh VTS ataupun pejabat pelabuhan ataupun port control tersebut supaya kamu pindah channel ke channel yang lain, dan jangan berkomunikasi tentang hal-hal yang bukan kecemasan di channel 16. Untuk panggil boleh, tapi lepas tu pindah channel dia. Alright. Dan sekarang soalan yang berikutnya, anggaran jarak. Kalau keadaan kamu punya antena dan sebagainya, secara optimum lebih kurang 20 nautical mile. Okay. Mungkin lebih bagi kapal yang lebih tinggi, mungkin kurang bagi kapal yang mana lebih rendah. Sebab antena dia, ketinggian antena dia akan memberi jarak yang lebih jauh. Okey. Apakah perbezaan antara isyarat kecemasan Mayday, security dan PEMPET? 20 nautical mile tadi ya? Nautical mile. Ya. Okey. Radius ya, yang dia punya kegunaan anggaran jarak tu radius ya, artinya keliling 20 nautical mile. Tadi ada orang sebut 35, mungkin betul lah kalau disebut kilometer tu, tapi kita tak pakai kilometer dalam maritime punya jarak, ukuran jarak ya. Kita selalu pakai batu nautika, itu nautical mile. Okey. Okey. Semua boleh tahu perbezaan antara Mayday, security dan PEMPET? Tahu. Mayday kecemasan. Okay, security adalah kecemasan tapi mungkin tidak memerlukan bantuan serta-merta dan tidak melibatkan kemungkinan bahaya kepada nyawa seseorang pelaut tersebut. PEN lebih berpandukan kepada amaran keadaan cuaca ataupun amaran navigasi. Okay, itu 3 level dia. Namakan 5 jenis isyarat yang boleh digunakan untuk menunjukkan yang kapal berada dalam kecemasan ataupun distress. 5. Ada lebih kurang 14 lebih itu. Jadi dia suruh you namakan 5 saja. Parachute flare. Okey. Hand flare. On. Signal. Ya. Asap, betul. Warna Orange. hitam air. Lagi? Bakar kertas dalam tong. Bakar minyak, bakar barang dalam tong yang mana akan menyebabkan ada api dan asap akan keluar. Okay. Isyarat tangan. Isyarat tangan. Okay. Bendera bulat, bendera November Charlie, NC. Okay. Flashing light boleh tak? Ya. Yeah. Flashing light. Flashing light boleh. Apa yang kamu perlu flashkan? Morse code. Apa Morse code dia? SOS. SOS. Okay. Alright. So itu adalah beberapa jenis kecemasan. Now, ada satu lagi yang mungkin benda yang baru mungkin tak ada dalam slide tu.
Kamu punya VHF tu ada satu butang yang mana dipanggil sebagai DSC, Digital Selective Calling, butang warna merah. Kamu kena buka VHF dia punya cap dia dan tekan butang tu, itu menandakan discharge juga. Okay, tapi kena tahu dia punya setting lah. Alright. Ini kita akan ajar apabila kamu buat kamu punya ROC. Okay, apakah fungsi alat-alat navigasi GPS, AIS, Echo Sounder? Okay. Sama seperti soalan yang tadi saya beritahu, terangkan seberapa banyak yang kamu tahu sehingga examiner kata, okey cukup, betul lah jawapan kamu. Alright. Namakan secara am peralatan penyelamatan diri serta melawan kebakaran yang perlu ada di atas sebuah kapal domestik. Ni BA ke? Okey, start dengan alat penyelamatan diri. Okey, mula-mula sekali untuk diri kamu, apa yang perlu ada? Life jacket. Life jacket. Yang kedua, orang jatuh Life laut. buoy. Life buoy. Life boy. Yang ketiga, kalau katakan perlu selamatkan diri, kapal nak tenggelam, kita nak gunakan Life raft. life raft. Ada lagi? Okey, untuk kapal yang besar, ada setengah-setengah kapal besar, ada boat yang dipanggil sebagai life boat. DLV. Okay. Ada life boat. Okay. Dan banyak lagi. Tapi untuk kamu dekat kawasan tropika, itu perkara-perkara asas lah, ataupun peralatan-peralatan asas. Di tempat sejuk biasanya dia ada TPA, dia ada immersion suit dan sebagainya. Ada banyak lagi. Okay. Untuk melawan kebakaran, ABC. Bomba. Nitrogen. nitrogen. Wah. CO2. CO2. BA, breathing apparatus. Okay. ABC. Breathing apparatus, fireman outfit, portable fire extinguisher, apa lagi? Hydrant, hose. Okay. Lagi? ABC. Portable fire extinguisher tu. Oh, ya, sekarang kamu dah sebut ABC kan? Okey, examiner akan tanya. Apa tu ABC ya? ABC ni dia Powder. dia macam Jenis Jenis pemadam. powder. dia boleh guna semua Cap kan? Semua. Multi purpose. Multi purpose. Okay. So kamu akan ada yang jenis ABC ataupun dry powder ataupun foam ataupun CO2 yang mana boleh digunakan untuk memadam api. Alright. Okay, tinggal 20 lagi. Namakan perundangan perkapalan yang melibatkan pencemaran dari kapal. Itu ada soalan dalam periksaan tertulis. Marpol. Marpol. Apakah annex yang berada di dalam Marpol? Ada 6. Boleh ingat lagi semua? Okay, saya tak harapkan kamu untuk ingatkan semua, tapi hanya untuk pengetahuan. 1, annex 1 adalah untuk minyak. 2 adalah untuk chemical ataupun bahan-bahan kimia. 3 adalah untuk bahan-bahan berbahaya di dalam bungkusan, harmful substance in package form. 4 adalah, Fazil, apa yang kamu sebut tadi tu? Saya sebut najis, kamu sebut apa? Najis. Kumbuhan. Kumbahan. Okay. Sewage kan. 5 garbage ataupun barang-barang sampah. 6 yang baru yang mana banyak mendapat perhatian sekarang adalah annex 6 berkaitan dengan pencemaran udara. Okey, pencemaran udara. Right. 34, apakah kandungan ordinan perkapalan saudara? Ini pun banyak benda yang kamu boleh beritahu. Okey, apa-apa undang-undang berkaitan dengan perkapalan, pelaut, okey, keselamatan, security ada di dalam dokumen bagi Malaysia. Okey. Alright. So ini adalah soalan ni macam tricky sikit kan. Apakah kandungan ordinan perkapalan saudagar? Contoh satu. Kita terangkan pada dia kan. Ini soalan yang mana kamu boleh gunakan banyak masa. Apa-apa perundangan yang melibatkan perkapalan, pelaut, keselamatan, security, pencemaran, semua ada dalam ni. Jelaskan apa yang kamu tahu lah. Okey, dalam ordinan perkapalan saudagar ni melibatkan undang-undang berkaitan dengan kapal yang berdaftar di Malaysia. Okey. 2, benda-benda berkaitan dengan pensijilan dan sebagainya, apa yang diperlukan oleh kapal bendera Malaysia.
dijelaskan dalam ordinans perkapalan ni. Keperluan berkaitan dengan keselamatan pelaut dan sebagainya terdapat dalam kandungan dalam ordinans ni. Perkara berkaitan dengan security, okey, di atas kapal Malaysia terdapat dalam ordinans perkapalan ni. Berkaitan dengan pencemaran, berkaitan dengan welfare anak kapal ada dalam ni. Okey. Keadaan dia punya tarif-tarif berkaitan dengan sekiranya sesuatu kesalahan dilakukan, apakah denda dia, apakah kesan dia ada di dalam ordinans perkapalan saudagar. Okey, alright. So banyak maklumat berkaitan dengan ordinans perkapalan saudagar ada dalam 1952 ni. Okey, dan dokumen ini boleh dimuat turun daripada laman web Jabatan Laut Malaysia. Okey, saya akan letak dia punya link kat sini. Nanti kamu snapshot dan tak apa, saya akan bagi dia punya link dia. Okey. Alright. Sesebuah bot di bawah 500 tan kasar memerlukan lesen bot untuk tujuan, kenapa dia perlukan lesen bot ni? Memancing. Angkut barang. Bawah 500 tan. Tujuan apa Kenapa kamu perlukan lesen ni? Untuk memancing bukan. Nak bagi wang untuk kerajaan ni. Untuk membenarkan membawa barang bawah 500 GT. Betul? Tolong ni. Kerana kamu perlukan lesen ni untuk memenuhi keperluan perundangan, satu. Dua, untuk memastikan bahawa kamu ada dokumen untuk menunjukkan bahawa kapal bot ni sedang beroperasi dengan mengikuti keperluan perundangan negara. Ketiga, dalam lesen bot ni ingat saya sebutkan tentang insurans. Kan? Insurans tu untuk apa? Okey. So itu adalah kenapa kamu perlukan lesen bot. Tengok lagi sekali dokumen yang saya dah beri berkaitan dengan lesen bot ni saya rasa itu dah masuk dalam grup juga. Okey, tengok lagi sekali. Apakah yang dimaksudkan dengan Sumatra? Ribut. Angin ribut. Subuh atau subuh. Datang daripada Sumatera. Okey. Ingat tentang Sumatra ni, yang penting dia berlaku dalam jangka waktu yang singkat sahaja. Dalam keadaan subuh, dalam waktu subuh. Okey, dan terutamanya berlaku pada musim peralihan. Ya, dalam waktu musim peralihan. Musim peralihan tu adalah antara Mac hingga Mei dan juga Ogos hingga Oktober. Alright, peralihan. Bilakah musim-musim peralihan bagi Selat Melaka? Tadi saya bagi tahu. Apakah yang dimaksudkan dengan master station? Tempat berkumpul. Okey, apabila berlakunya suatu kecemasan, ada emergency, kamu bunyikan isyarat kecemasan, jadi anak kapal semua perlu berkumpul di master station. Apakah isyarat kecemasan am di atas kapal bagi memanggil anak-anak kapal berkumpul? Sekurang-kurangnya berapa? 7 kali. 7 pendek dan 1 panjang. Sekurang-kurangnya 7 tak maksud 7 Kamu boleh bunyi 8 atau 9 tapi yang last kali mestilah yang panjang. Itu adalah bunyi kecemasan am di atas kapal. Okey. 41. Apakah perbezaan antara life jacket dengan life buoy? Okey, ini benda biasalah. Ini jacket pakai kat badan, life buoy untuk dalam laut. Okey, apakah fungsi HRU dalam life raft? HRU tu bila berlaku kapal tenggelam jarak 4 meter dia akan aktif gitu secara am ni kalau diminta secara am saja, HRU tu adalah untuk membantu melepaskan life raft ke permukaan air sekiranya kapal tu tenggelam dan kita tak sempat untuk nak lepaskan life raft tu secara manual. Okey, maksudnya dilepaskan secara automatik. Okey, kalau dia tanya butir-butir pasal HRU, apa yang berlaku dalam HRU, baru kamu terangkan.
HRU itu berfungsi berpandukan kepada tekanan air. Bila kedalaman antara 1.5 hingga 4 meter, tekanan air akan mengaktifkan pisau di dalam HRU bagi melepaskan tali penta daripada sambungan pada life raft tersebut. Lepas tu bila kapal tenggelam lagi, life raft tu akan timbul bersama dengan kontainer dia. Apabila capai kedalaman 27 hingga 30 meter, sekiranya itu adalah panjang penta tu, maka kapal akan menarik penta sehingga mengaktifkan gas di dalam life raft tu untuk membuka life raft tersebut. Apabila kapal makin tenggelam, life raft yang telah terbuka akan memberi tekanan kepada apa yang dipanggil sebagai tali weak link yang masih lagi memegang life raft kepada kapal, dan apabila tiba ke satu tarikan ataupun tekanan daripada life raft yang telah pun timbul, weak link itu akan putus. Dan ini akan membenarkan life raft itu timbul dan boleh dinaiki oleh mereka-mereka yang berada di dalam air. Okey. 43. Namakan alat-alat pemadam api di atas kapal dan apakah warna yang biasa digunakan pada balang-balang tersebut. ABC warna apa? Merah. Okey. CO2? Hitam. Warna krim. Merah pun ada, hitam pun ada. Hitam. 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 Yang Warna foam krim. tu, foam krim, warna krim ataupun Green. kekuningan sikit. Yeah. Okay. Kalau biru apa, Kat? Biru tu dry powder. powder. Dry powder. Okay. Mekanik dia dry powder. Namakan berapa alat pencegahan pencemaran yang harus ada di atas kapal. Benda-benda biasa seperti Cargo boom. hmm? Cargo boom. Mas. Mula-mula sekali perkara benda-benda yang mudah lah, yang kecil seperti absorbent pad, shovel dia panggil apa? Pencedok Pencedok, sawdust, okay? Chemical. Chemical tu kena tengoklah perundangan. Untuk Malaysia kita boleh guna chemical, tapi chemical yang ada kelulusan untuk digunakan untuk pencegahan pencemaran. Apa lagi? Kalau kapal yang besar lagi mungkin ada cargo boom ataupun oil spill boom, okay, yang digunakan untuk memastikan bahawa minyak yang telah tumpah tidak merebak ke kawasan yang lebih besar lagi. Okay. Right. Namakan berapa jenis awan yang biasanya dijumpai? Cirrus. Banyak kan? Cumulonimbus. Cumulonimbus. Nanti Kak, apa ni Kak? Nama dia luar biasa ni. I dengar tadi macam ada orang sebut Mikolo. Mikolo kat Sarawak je dia. Sarawak, itulah. Okay. Tiga jenis ya. Sorry. Go ahead. Cirrus, stratus dengan nimbus stratus ya. Dan jadi cumulus atau cumulonimbus itu yang mengakibatkan hujan lebat dengan dia punya lightning ya, dengan dia punya apa lightning dalam bahasa Malaysia? Kilat. Kilat dengan kilat ya, cumulonimbus, cumulus clouds lah ya, yang macam rupa macam apa kobis bunga tu ya. Ya. Alright, jadi kalau dia suruh jawab tanya berapa jenis, you boleh cakap cirrus, stratus, nimbus stratus, cumulonimbus, macam tu je lah. Habis kan nak tulis pun tak sempat ke? Ada dalam nota tu. Ada dalam nota tu. Ada. Aduh. Lampau laju ya. Laju. Cumulonimbus, stratus dengan cirrus. Namakan tiga-tiga ni dah okey dah. Sebab you dah namakan awan yang rendah, awan yang pertengahan dan awan yang tertinggi. Awan cirrus tinggi sekali. Cirrus tinggi. I'm just having a Zoom session, bro.
I call you when I finish. I call you when I finish, ya. Nombor 1 tadi apa, Cap? Pelan-pelan, Cap. Okey, dia ada 3 tau. Yang dia tertinggi sekali Cirrus, ya. CIRRUS, Cirrus. Ini yang Kemudian Yang Cirrus ni dia yang paling dahsyat ke apa? tak paling tinggi. Paling nipis. Ya, dia tak banyak membawa hujan ke apa, tak ada. Dia awan yang tinggi. Nipis. Okay. Lepas tu? Kemudian ada Stratus. Yang tengok dalam you punya Zoom ni, Captain Kenneth dah tulis lah. Cirrus, Stratus dengan Cumulus. Oh, Cirrus Stratus. Stratus dengan Cumulus. Okay. Cumulonimbus. Ini tinggi, yang ini tinggi, yang ini rendah, yang ini pertengahan. Ramai. Pakcik tu ada. Pakcik ada. Yang set. Ni pakcik. Namakan beberapa. Okay. Okay, Cap. Thank you. Okay. Alright. Namakan sekurang-kurangnya 3 cara yang mana kamu boleh dapatkan ramalan keadaan cuaca. Jadi Apa alat tu? Internet. Windy. Internet. pada handphone ni. Radio. Alat tu dulu, alat tak kapal tu. Apa dia panggil? Apa? Navtech. Navtech. Okay, Navtech. Selain daripada itu, sekarang ni kamu boleh dengar daripada radio. Lagi? Daripada handphone pun boleh. Handphone. Okay. Web. Daripada web Jabatan Meteorologi. Jabatan Meteorologi. Okay, kamu boleh dapat maklumat tu. Okay. Namakan jenis-jenis tali tambatan yang digunakan untuk bersandar. Cap, was this covered on the names of the lines? Yes, I did. I did cover. They know about the headlines, the stern lines, spring lines, and brass line. Kan? Alright. Okay. HL. Lepas tu DL. Okay. Spring. Spring ni ada depan, ada belakang, dan juga stern line. Stern line. Belakang dia. Boleh tak kalau kita cakap yang 8 tu apa? 8. Okay, boleh tak kalau kita cakap forward and upstream? Boleh, forward and upstream, betul. Ya, Fazil, you cerita tentang 2 tali tu. Sebab dia ada forward spring dengan after spring tu. Yes. Kalau you sebut macam tu, you are mentioning 2 tali. Boleh. Dan tadi ada yang sebut 8 tu. 8 tu cara kita ikat tali tu dengan bola. Untuk tahan bila kita pegang. Untuk tahan daripada apa ni, terlepas. Ya. Apa nama tu? Bolat. 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 Double bolat lah. Jadi kita ikat tali tu secara 8. Nama bolat tu bukan 8 ya. Ya. Okay, thank you, Kak. Okay. Alright. Sebagai contoh, hanya untuk maklumat tambahan, kalau konfigurasi dia diberi sebagai 3 campur 2 campur 2. Apa maksudnya? Kalau depan 3 simpulan. Tak, maksudnya kalau saya sebut dia punya konfigurasi untuk tali tambatan bila nak bersandar dekat pelabuhan, kalau saya sebutkan konfigurasi dia adalah 3 campur 2 campur 2, apa maksudnya? 3 headline, 2 forward spring, 2 brass line dan 2 forward spring. Okay. Dia mesti headline dulu ya. Yeah. Dia kalau forward tu headline dulu, kalau aft tu stern line dulu. Alright. Kalau katakan kita cuma bagi 2 saja. Okey, 3 campur 2 saja. Maksudnya
Okay. Headline. Kalau headline dengan spring saja, maksudnya breastline ni tak ada. Alright. Okay. Kalau dua saja. Kalau dia gunakan dua jenis saja. Okay. Tapi kapal-kapal kecil saya tengok kadang-kadang gunakan satu campur satu depan, satu campur satu belakang. Itu je. Tak ada lain kan. Kecuali kalau tengok ombak ada lah, baru tambah. Kalau tidak, satu campur satu dah cukup dah tu. Okay. Alright. Apakah kegunaan emergency generator ataupun emergency battery? Tadi Cik Jimmy dah beritahu. Bila blackout. Okay, bila blackout. Okay. Jadi soalan ni lebih sangat berkaitan dengan tadi punya soalan mengenai blackout. So additional notes on this, mestilah kalau boleh terangkan mengenai penyelenggaraan or maintenance of battery, at least boleh you cerita lama sikit, so the examiner pun boleh dia tengok you faham mengenai emergency punya apparatus ni. Anyway, nanti petang saya akan bagi lebih nota sedikit melalui WhatsApp so that you can more prepared untuk menjawab soalan ni lah. Okay. Alright. Okay. Apakah perbezaan antara draft dan air draft kapal? Air draft ni draft ketinggian. Air draft kosong. Kalau air draft kosong tu kapal dah tenggelam dah. Di bawah air. Draft tahu kan? Draft paras air ke bahagian bawah kapal. Air draft adalah paras air hingga ke tahap tertinggi di atas kapal. Tak termasuk mas lah. Tak termasuk mas kan? Kadang-kadang mas tu biasanya mas dengan dia punya antena tu adalah tempat paling ataupun poin paling tinggi kapal. Tapi kalau katakan itu bukan poin tertinggi, kamu kena ambil poin yang tertinggi di atas kapal. Okay. Biasanya antena ataupun radar punya scanner, mungkin yang tu lah. Kalau nak ingatkan benda air draft ini, bayangkan kalau kapal atau bot nak lalu bawah jembatan. Ya, dia berada dalam air, dia nak lalu bawah jembatan. Jadi kita perlu tahu air draft dia, berapa ketinggian daripada permukaan air ke mas ataupun apa benda di atas kapal yang paling tinggi sekali. Supaya kita dapat clear daripada jambatan kan. Jadi itulah air draft. Ya. Thank you. Okay, satu lagi freeboard draft hingga ke paras deck tu kan? Ya, paras main deck. Daripada draft ke paras main deck. Jadi freeport ni dia selalu measure daripada summer draft ya. Artinya summer draft. Ingat lagi tu summer draft saya ajar di kelas? Ya. Okay. Apakah had perbezaan, yang last sekali, apakah had perbezaan pelayaran domestik dan pesisiran pantai ataupun near coastal? Domestik ni dia lokal lah. Kecil. Pesisir pantai ni coastal ni macam kapal-kapal kecil. Okay. Biasanya kalau near coastal dia ada, kamu boleh keluar daripada luar Malaysia, tapi ada limitasi dia. Limitasi dia adalah di bahagian utara sehingga Vietnam, di bahagian selatan hingga Papua New Guinea, di bahagian barat sehingga Myanmar, di bahagian timur sehingga Pulau Luzon di Philippines. Okay. Maksudnya kamu boleh keluar daripada Malaysia, masuk ke pelabuhan-pelabuhan yang di dalam lingkungan tersebut. Tapi kalau domestik, kamu dalam boleh, Malaysia. cuma kamu boleh lawati ataupun kamu boleh singgah di pelabuhan-pelabuhan di dalam Malaysia saja, tapi boleh lalu kawasan laut Selat Melaka, Selat Singapura, Laut Cina Selatan. Kalau macam dekat Sabah Sarawak ni, kadang-kadang kita lalu kawasan perairan Brunei. Boleh lalu, tapi asalkan kita tak masuk ke dalam pelabuhan mereka. Malawali Channel tu termasuk dalam lokal lah, Kak? Malawali Channel tu memang di dalam kawasan Sabah. Memang dalam kawasan Sabah, so masih lagi considered as domestic. Okay. Cuma dia punya lanun daripada kawasan lain. Lanun Abu Sayyaf. Okay, alright. So saya akan forwardkan nanti apa yang dipanggil sebagai video
bukan video, Recording. Jawapan. link untuk perundangan-perundangan yang ada dalam laman web Jabatan Laut, satu. Yang kedua, video rakaman sesi ni. Okay. Untuk kamu lihat lagi sekali, ulang lagi sekali, lihat dan dengar lagi sekali. Okay. Supaya ini dikira sebagai ulang kaji. Dan tolong nasihatkan kawan yang lain yang mana mungkin ada yang tak sempat sertai sesi ni untuk lihat dan teliti video ni untuk sebagai persediaan pada hari Isnin dan Selasa. Saya ada lagi satu soalan, Kek. Pasal boy ya, preferred channel. Macam mana tu, Kek? Kek? Preferred channel. Preferred channel ni dia punya marking pun lain kan? Apa marking preferred channel? Dia ada stripe kan? Kalau dia starboard handbuoy atau port handbuoy, biasanya satu warna saja. Ya, starboard handbuoy hijau, port handbuoy merah, tapi yang preferred channel ni dia ada satu lagi stripe tengah-tengah. Ya. Buoy dia warna dia sama. Katakan buoy dia warna merah aja, tapi di tengah-tengah dia akan stripe dengan either hijau atau merah. Artinya, kalau you nak lalu untuk kapal-kapal besar ke apa, itu yang dia prefer tu. Jadi janganlah cuba masuk preferred channel ni. Kalau contohnya dihaskan. Kalau macam laluan macam split channel pun dia more pada preferred channel. Tak. Kalau dia macam split channel tu macam biasa saja. Itu macam dia ikut kalau masuk ke pelabuhan ialah sistem buoy, green to starboard, red to port kan? Jadi preferred channel dia ada tambah lagi satu lagi preferred channel. Itu yang digunakan untuk kapal-kapal lain. Jadi preferred lah, itu preferred. Mana preferred channel ni untuk khas untuk kapal besar je kan? Kebanyakan. Tetapi ada juga kapal yang kecil yang dia ada macam restriction kan, dia buat diving ke, dia buat apa ke, dia tengah buat kerja ke apa, dia boleh pakai itulah sebab dia restricted kan dalam dia punya maneuvering tu. Okay, satu lagi pasal cardinal buoy ni saya baru terfikir. Boleh tak cardinal buoy ni dia letakkan isolated danger? Kan tak semestinya cardinal buoy ni kan tak semestinya dia letak 4. Ya. Kadang dia boleh letak 1 north ke south ke salah satu. Boleh tak dia kita letakkan isolated danger? Okey. Cuba kita bayangkan kalau dia letak isolated danger ni, mana you nak lalu? Mana you boleh lalu? Ke utara dia boleh? Tak boleh Boleh. Ke bawah? Ke selatan boleh? Boleh. Ke kiri? Boleh. Kanan pun boleh. Jadi isolated danger ni dalam keluasan laut tu ataupun keluasan dekat pelabuhan ke apa, dia ada satu danger je yang dia macam itu saja danger tu. Jadi kita elak tu je. Di keliling dia ada kedalaman air yang cukup. Tetapi kalau dia letak cardinal mark, artinya kita kena lalu ikut arah cardinal mark itu je. Jadi kadang-kadang dia cuma perlu letak satu isolated danger je kalau dia kalau danger tu di tengah-tengah laut ataupun bukan tengah laut lah, maksud saya di dekat dengan pelabuhan, tetapi di ruang untuk kapal belayar ni keliling dia ada. Kedalaman dia cukup. Bahaya dia satu je. Jadi dia boleh letak isolated danger lah, tak payah letak no cardinal mark lah. Sebab kapal boleh lalu atas, lalu bawah dia, lalu kiri, lalu kanan, tak payah letak cardinal mark. Ya. Mana boleh lalu atas? Okay. Kalau isolated danger boleh, ya. Isolated danger tengoklah di mana dia letak isolated danger tu. Kalau dekat dengan tempat yang cetek tu, okeylah, you take precaution lah. Itu yang kita perlu belajar chart, baca kedalaman chart tu. Untuk nak mempermudahkan kefahaman dan perbezaan antara isolated danger dengan cardinal ni, ingat seperti ini. Isolated danger buoy tu menunjukkan di mana kawasan bahaya dia. Cardinal buoy menunjukkan di mana kawasan air yang selamat untuk kamu lalui. Itu perbezaan dia. Tapi kadang-kadang ada sama, bukan sama ke tu? Tak semestinya sama. Sebab cardinal buoy tu menunjukkan satu lokasi ataupun arah yang spesifik. Isolated buoy arah yang tunjuk kat itu je. Arah dia terpulang pada kamu.
mana yang kamu rasa selamat. Okay. Isolated tu hanya untuk tunjuk ini adalah kawasan bahaya, ini kamu elakkan. Mana kamu nak ikut, itu kamu gunakan kebijaksanaan kamu sendiri. Tapi untuk kardinal, dia tetapkan ikut arah yang ni. Okay. Ada soalan lain? Okay, I think your recording saya akan convert to YouTube supaya dia not so big yang file. Then they can just go to the link and can replay on that. Okay. Okay, can also. Yeah. Alright. Okay, alright. Terima kasih kepada semua. Saya harap sesi hari ini ada memberi sedikit manfaat bagi persediaan kamu untuk hari Isnin dan Selasa. Sekiranya ada apa-apa maklumat yang diperlukan sewaktu peperiksaan lisan nanti, bila kamu ada masalah, letakkan soalan kamu dalam grup dan Cik Jimmy akan forwardkan kepada saya. Walaupun kita ada kelas, saya akan tumpukan perhatian pada phone saya. Sekiranya ada soalan yang mana memerlukan bantuan daripada kami. Satu. Yang kedua, jangan terlalu stres, okey. Lakukan kerjaan yang terbaik, okey. Jangan risau pasal lulus ke gagal. Lakukan yang terbaik, itu adalah cukup. Sekiranya perlu, okey, kita akan kamu boleh hubungi kami bila-bila masa apabila sedang menjalani peperiksaan lisan tersebut. Kita akan sedia, kita akan ada untuk bantu kamu. Okey. Saya akan turun ke Melaka, tapi saya cuma turun mungkin 8 hari bulan sebab 7 hari bulan dan 6 hari bulan ada hal di sini. Tapi pastikan kamu tiba awal untuk peperiksaan lisan kamu, diperlukan berjadual, tenangkan fikiran, okey. Jangan terlalu stres pada hari periksaan. Nanti ingat apa yang saya sebut hari itu. Nanti berlaku stage fright. Tahu stage fright apa? Aduh. Blank. Blank. Suara tak keluar. Mulut buka, suara tak keluar. Macam dekat karaoke. Dekat karaoke boleh menyanyi, melalak dan sebagainya. Bila suruh naik atas pentas, hilang semua dia punya lirik lagu dia. Ada kawan Cap macam tu kan? Ada kawan. Itu yang saya ceritakan tu. Berapa kali gagal tu. Okey guys, terima kasih. Selamat beristirahat di ujung minggu ni. Dan kita akan jumpa lagi sekali bila harap-harap kita jumpa bila saya turun ke Melaka nanti. Okay, ya. Thank you, Cap. Saya pun minta you stay calm, stay calm dan just revise saja apa yang boleh. Bagi you punya best lah. Give it your best lah. Itu saja ya. Tapi stay calm and answer and all the best ya. Semoga semua berjaya. Thank you, Cap. Okay. All the best. Alright, thank you semua. Okay, bye. Welcome. Thank you.